Look at question number 6. The probability of getting a rotten pair in a value mart is 0.10. By using normal distribution as an approximation, find the probability that out of 500 pairs in the market, at least 65 pairs are rotten and at most 50 pairs are rotten. Okay, so this question kan, bila awak nampak dia adalah binomial, at the first place kenapa dia binomial? Kerana dia bagi probability of success. Okay, probability of success kat sini, it doesn't matter lah dia success tu dalam keadaan yang baik ataupun success tu dalam keadaan buruk. Contohnya dekat sini success dia adalah rotten pair. Rotten pair tu kan pair yang busuk. Adakah dia success? Tak kan? Tapi kita tak kisah dalam binomial. Apa yang kita tengah buat tu, success tu adalah refer kepada apa yang kita nak uji dia. Okay, so kat sini adalah kita nak uji rotten pair, pair yang busuk. So means that probability untuk dapatkan pair yang busuk adalah 0.1. Okay, so itu adalah success lah. Okay, so X adalah sebenarnya saya like X tu adalah getting a rotten pair. Getting a rotten pair. Okay, so probability dia adalah 0.1. So, bila kita nak guna binomial, kita mesti kacap X follow binomial NP, betul tak? So, kita nak tengok dekat dalam total pair yang kita nak buat ni, which is 500. So, dia adalah X follow 500, di mana probability untuk dapatkan pair yang success dia, probability success kat ni adalah getting a rotten pair, which is 0.1. Okay, so dia suruh guna normal distribution sebagai approximation. Okay, jadi kita tahu kita kena follow normal distribution, di mana kalau nak buat normal, nak tukar ni kepada normal, kita mesti kena ada mean dan variance. Okay, so nak cari mean. So mean kalau melibatkan binomial, dia adalah N darab P. Okay, di mana N dia 500, probability dia 0.1. So kita kira, so 500 darab dengan 0.1, so nilai dia adalah 50. Okay, kemudian variance. Variance adalah NPQ kalau binomial kan. So, 500 darab 0.1. Q adalah probability of fail, which is 0.9. Okay, so darab dengan 0.9. So, kita dapat 45. Okay, jadi kita tahu X follow normal. Mean dia 50 dan variance dia adalah 45. Okay, so now dia nak cari probability at least 65, probability at least 65 pairs are rotten. So bila ini adalah normal distribution, okay, kita tahu at the first place dia adalah binomial. So 65 ni sebenarnya adalah binomial distribution dan dia adalah discrete. Tetapi bila kita nak transfer dia kepada continuous, bila kita nak guna continuous sebagai approximation kita, kita kena buat sedikit modification di sini. Okey, awak tengok saya nak lebih daripada 65 dan 65 tu termasuk. So saya nak 65, 66, 67 dan seterusnya lah. Okey, so saya nak everything ni. Okey, jadi saya nak semua ini. Okey. Jadi bila kita daripada discrete nak pergi ke continuous, kita akan letak kotak macam ni supaya awak nampak. Saya akan letak kotak di tengah-tengah mereka. Okay, maksudnya saya akan buat sedikit modification di sini, di mana dia mesti start dengan 64.5. So saya tolak dengan 0.5. Okay, so di sini adalah probability of X greater than equals to 64.5. Okay, so kita dah dapat, ini adalah approximation kita. Kemudian kita nak tukarkan X kita ni kepada Z. Okay, so sekarang 64.5 ni dah make sense lah, dia dah dalam continuous. Okay, jadi apa, bukanlah dalam continuous, maksudnya dia dalam macam mana? Maksudnya kita boleh dah lah nak buat. Kita jangan teruskan 65 ni pergi ke Z dulu, salah. Okay, sebab 65 dekat sini adalah discrete. Okay, dia bukan continuous. Jadi kita tak boleh terus. So kita kena buatkan yang discrete ni pergi ke continuous tu, kita kena guna approximation. Kita kena buat continuity correction, orang namakannya. Gitu. So ni continuity correction lah. Okay, jadi kita dah buat continuity correction tu, dapat dah 64.5. After buat continuity correction, barulah kita guna normal macam biasa. Okay. So now saya nak tukarkan Z ni menjadi X. So dia, X ni menjadi Z. So dia akan jadi 64.5 minus dengan, always remember Z adalah X minus mean over standard deviation. So 64.5 minus 50 over standard deviation square root 45. Okay, so
Kita guna je calculator. 64.5 minus 50 over square root 45. So, saya dapat nilai dia, ambil 2 decimal place sahaja. So, 2.16. So, probability of Z greater than equals to 2.16. Okay, so, nak guna table, kita normal distribution punya table, kita kena Z greater than equal to Z. Okay, tetapi awak cuba tengok dulu sini. Saya nak 2.16. Okay, kita illustrate dulu. Betul ke tidak kita boleh guna terus direct table. So, ni 0, ni 2.16. Oh ya, betul. So, ini yang kita nak. Okay, so kita terus direct sahaja ambil dekat table. Okay, so dekat sini 2.16 nilai dia adalah 0.0154. 0.0154. For B, 6B. So for 6B, at most 15 pairs are rotten. So saya nak lebih kurang daripada 50. 50 kurang daripada 50. Okay, jadi sama juga macam tadi, kita kena buat continuity correction. So kita tahu saya nak kurang daripada 50. Maksudnya 50, 49, 48 dan seterusnya lah. Ini yang saya nak sebenarnya. Okay, so sama juga kita kena letak table dekat tengah-tengah mereka, tak kotak di tengah-tengah mereka, di mana saya kena mulakan dengan 49.5 sebenarnya. Okay, so kena minus dengan 0.5 so dia jadi 51.5. 50.5, sorry. Probability of X less than or equal to 50.5. So, saya kena tambah 0.5 lah. Okay, so bila saya dah buat continuity correction ni, baru saya boleh transfer dia kepada Z. Saya boleh transformkan dia kepada Z. So, dia jadi probability of Z less than or equals to 50.5 minus 50 over square root 45. Okay, so di mana this one adalah probability Z less than or equals to, okay, so 50.5 minus 50. So, divide by square root 45. So, kita dapat nilai dia adalah 0.07. Okay, Z less than equal to 0.07. Okay, so dekat sini kan, saya tahu nak guna table mesti Z dia greater than equal kan. Tapi sekarang kita illustratekan dia. Saya tengok dekat sini 0.07 duduk dekat sini 0.07 dan dia nak less than or equal. So ini area yang dia nak sebenarnya. Okey. Jadi kita tahu total probability adalah 1 kan? Okey, so saya tahu 1 minus probability Z greater than equal to 0.07 akan dapat area ini. Okey, jadi saya guna je table, statistical table dan saya cari 0.07 to 0.07 adalah 0.4721. So 1 minus 0.4721. So which is nilai dia adalah, so nilai dia adalah 0.5279. Okay. So dah habis sudah. Okay. Jadi kita nak tengok pemakahan dia macam mana. Okay. Okay. So pemakahan dia yang pertama bila awak transformkan as follow binomial 500 and 0.10. Silap. Bukan. So first marks adalah dekat X follow normal 50 to 45. Ini satu markah. Kemudian awak transformkan X ni menjadi Z. Okay. So satu markah. Ni mesti kena betul tau. Baru satu markah. Lepas tu pula dapat Z sama dengan 2.16. Satu markah. And then dapat jawapan akhir dia 0.0154. Satu markah. Okay. Untuk yang B tu pula. Satu markah dekat less than 50.5 bla bla ni. Okay, ni satu markah. Kemudian awak dapat 1 minus PZ greater than equal to 0.07 ni satu markah. Dan dapat jawapan dia 0.5279. So satu markah.